Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar TESOL 4 dan 5 serta hadirin sekalian. Semoga semua sihat walafiat dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Radhi bin Muhammad Rauftan, pelajar dari PPI SMP TESOL 4 adalah moderator pertama anda pada hari ini. Dan saya Siti Aminah binti Abu Hakim dari PPI SMP TESOL 5 sebagai moderator kedua anda. Pada pagi yang ceria ini, kami bersama dua orang panel yang arif lagi bijaksana iaitu Encik Hussein bin Yaakob dan Encik Abdul Sukur Kamsir akan mengadakan forum yang bertemakan bagaimanakah bumi diselamatkan dengan tajuk Save the Earth. Seterusnya, marilah kita dengarkan tujuan forum kita pada hari ini dari moderator kedua kita. Terima kasih Radhi sebagai moderator pertama kita. Tujuan forum ini dilakukan adalah untuk membincangkan dengan lebih mendalam tentang projek Save the Earth dan mendapatkan ilmu, pengalaman serta kemahiran tentang project based learning penanaman money plant yang sedang dilaksanakan oleh kami. Untuk pengetahuan semua, projek ini adalah di bawah bidang kursus Generic Asas Pembelajaran Digital GAPD 1032. Siswa-siswi guru yang dikasihi sekalian, sebelum kita meneruskan dengan sesi soal jawab, mari kita mengenali sedikit tentang latar belakang panel kita. Baiklah, beliau merupakan pemegang sarjana pendidikan teknik dan vokasional. Kemudian, beliau turut mengajar dalam bidang RBT iaitu Sains Pertanian. Selain itu, beliau mempunyai pengalaman 30 tahun sebagai pendidik bermula daripada tahun 1992. Dan mula berkhidmat di IPG Kampus Tun Hussein On bermula pada tahun 2007 hingga masa kini. Beliau tidak lain dan tidak bukan Encik Hussein bin Yaakob, panel pertama kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cik. Terima kasih moderator kedua kita yang cantik lagi menawan pada hari ini. Sekarang saya akan menceritakan serba sedikit tentang latar belakang panel kedua kita. Beliau yang sangat bijaksana telah menuntut pengajian dan mendapat kelulusan dalam sarjana muda kejuruteraan mekanikal di Universiti Teknologi Mara. Setelah itu, beliau berpeluang menyambung pengajian dalam bidang tersebut pada peringkat sarjana muda di Universiti Teknologi Malaysia. Setelah tamat pengajian, beliau telah menyambung dengan berkhidmat sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Teknik Matang, Kuching di Sarawak selama 5 tahun. Setelah itu juga, beliau telah meneruskan jasanya sebagai seorang pendidik di Sekolah Menengah Teknik Kajang Selangor selama 8 tahun. Berkat ketekunan beliau, beliau juga telah berjaya menjadi seorang pensyarah di IPG Tun Hussein On semenjak 2006 hingga kini. Di samping itu, beliau tidak asing lagi mahir dan pakar dalam bidang lukisan kejuruteraan, AutoCAD, RBT dan kejuruteraan mekanikal. Beliau turut berjaya aktif dalam menjadi pengubal MK dan kurikulum RBT IPGM bagi KPM. Selain itu, untuk pengetahuan siswa-siswi guru, beliau aktif dalam pengubalan buku teks bagi subjek pengajian kejuruteraan mekanikal dan kelas tingkatan 4 dan 5. Beliau sudah tentunya tidak lain dan bukan ialah Encik Abdul Sukur Kamsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Encik. Terima kasih Encik Hussein dan Encik Sukur kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Jadi, kami akan mulakan soalan dengan Encik Hussein terlebih dahulu. Pada pendapat Encik Hussein, adakah tumbuhan memberi tindak balas terhadap emosi manusia? Terima kasih ahli panel. Kalau kita lihat apa soalan oleh apakah tumbuhan, bagi pendapat saya lah, apakah tumbuhan memberi tindak balas terhadap emosi manusia? Emosi maksudnya perasaan kita lah, perasaan kita. Kalau kita lihat, saya bagi satu contoh lah. Saya letakkan kucing dengan tumbuhan. Satu pokok yang warna kucing dengan yang cantik, mata biru, kucing palsi dan juga satu tumbuhan, contohnya kalatia, pokok keladi yang sedang viral sekarang ni. Okey. Bagi ahli panel, bagi yang ni lah, Tuan Cik Radhi, yang mana satu awak pilih? Agak-agaknya.
pada pendapat saya akan memilih kucing lah. Tapi Pastinya biasanya bukan Cik Radi juga ataupun mungkin yang lain-lain Siti dan Cik Syukur juga akan memilih kucing. Kenapa kita pilih kucing? Sebab kita katakan ia hidup dan boleh berinteraksi dengan kita kan. Berbanding dengan tumbuhan. Tumbuhan kita tengok dia tak bergerak, hanya sekadar warna saja yang kita boleh lihat membezakan dia tu. Mana itu cantik, tak cantik dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan, sebenarnya dari segi kebaikan antara haiwan dan kucing, sebenarnya pokok atau tumbuh-tumbuhan, haiwan dengan tumbuh-tumbuhan, pokoklah yang lebih memberi manfaat kepada kita. Kalau kita tengok kucing sekadar melepaskan gas karbon dioksida daripada pernafasan. Tapi kalau tumbuh-tumbuhan, dia boleh menghasilkan oksigen dan karbon dioksida. Itu sebagai satu contoh yang kecil lah. Tapi kalau kita lihat sekarang, orang lebih gemar memusnahkan tumbuh-tumbuhan berbanding haiwan. Kalau kita tengok, kalau haiwan disesa, diviralkan, orang semua akan berespon dengan bermacam-macam respon. Tapi kalau kita lihat, pokok ditebang di hutan simpan, di hutan di mana-mana, di rumah ke di tepi jalan, jarang orang akan menunjukkan satu respon yang negatif. Mana kita menghalang atau apa mana. Kenapa? Kerana kita beranggapan pokok tu kurang memberi manfaat ataupun kurang bermanfaat kepada kehidupan manusia kita lah sekarang ni, manusia. Okey. Tapi sebenarnya kalau kita lihat yang saya sebut tadi, pokok tu memang banyak kelebihan. Dalam kajian-kajian pun ada menunjukkan bahawa pokok tu boleh berinteraksi dengan manusia. Dan kajian juga menunjukkan sebenarnya pokok tu berinteraksi antara mereka sesama mereka, antara pokok dengan pokok. Cuma kita tak tahu bahasa yang digunakan benda tu. Okay. Selain dia boleh memberi satu emosi, memberi satu kebaikan emosi kepada kita. Saya contohlah kalau kita lihat pada yang membuktikan yang pokok tu boleh berinteraksi. Sebagai contoh, kalau sekarang ni dah nak dekat bulan Ramadan, kita pernah akan menghadapi atau bertemu ataupun mudah-mudahan kita akan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar kan. Kita pernah dengar tak? Semua pokok bersujud dan berzikir kepada Allah. Ini bermaksud pokok pun boleh berkomunikasi tapi dengan cara yang tersendirilah. Itu. Maksudnya kalau kita bercakap dengan pokok, maknanya bolehlah juga pokok tu mesti boleh memahami kita. Selain itu, kadang-kadang kalau dulu juga kalau kita pernah dengar orang petua dulu-dulu, kalau pokok tu tak berbuah, kita biasanya pada bulan bulan gerhana ataupun bulan mengamangga, kita akan orang tu dulu akan takik pokok tu, akan marah pokok tu, suruh berbuah. Tak semena-mena pokok tu tahun depan dia berbuah. Maksudnya itu mana dia berkomunikasi dan dia boleh memberi satu impact emosi pada manusia lah jika kita sering berkomunikasi dengan dia. Juga dari segi emosi tu, maknanya kalau kita sering berkomunikasi dengan pokok, maknanya insyaAllah segala masalah ataupun yang dihadapi oleh kita mungkin didengar oleh mereka dan mungkin dia kalau tak membantu pun mungkin secara kaedah dia, pokok tu mendoakan kita supaya cepat sembuh dan sebagainya. Tu dia. Itulah yang dapat saya terangkan lah. Macam mana pokok boleh berimunisasi dengan kita lah. Dia nak belas nanti. Benda tu. Maksudnya kalau ada juga kajian juga yang pernah saya baca. Kalau kita sering bercakap dengan pokok tu, satu kajian ibarat, dia sering bercakap dengan pokok ros yang ditanam. Pokok ros tu
menghasilkan bunga yang lebih berbanding yang pokok ros yang tidak yang tidak dicakap dengannya berkomersi dengan penggaji itu. Maknanya memang dia boleh memberi kesan emosi terhadap manusia, tumbuh-tumbuhan tu. Itu saja. Itu saja rasanya. Kalau ada pertanyaan lain. Baiklah, terima kasih Encik Husin. Sesungguhnya perkongsian itu amatlah bernas. Daripada perkongsian Encik Husin itu dapatlah saya ketahui bahawa dengan perumpamaan antara kucing dan tumbuhan, tumbuhan jugalah memberi kesan yang sangat baik pada manusia. Dia selain daripada memberikan oksigen, dia boleh berinteraksi antara sesama manusia. Dengan kajian yang telah diberikan oleh Encik Husin juga yang mengaitkan tentang pokok apabila kita berinteraksi dengan dia, dia akan lebih menghasilkan pokok yang lebih berkualiti. Seperti contohnya pokok restitusi tadi. Bukan saja dia dapat berfaedah pada pokok tu juga, tapi berfaedah pada manusia. Contohnya ada satu kerjaan dilakukan oleh Department of Agriculture and Landscape di University Washington mengatakan kalau ada seorang pesakit tu dia tak dapat tidur malam. Dia tak dapat tidur malam, tapi dia sering mendapat satu kaedah, dia tak tidur, dalam masa tak tidur tu dia sering bercakap dengan pokok yang ditanam dalam rumah dia tu. Tapi akhirnya dia dapat satu manfaat daripada percakapan dia dengan pokok tu, dia dapat menghilangkan masalah tidak tidur malam, lambat tidur malam tu. Dia boleh dapat tidur lebih awal sebagaimana yang macam orang kita biasalah. Dia tidak, maknanya dapat mengubati penyakit yang dihadapinya tu dan dapat tidur awal. Terima kasih Encik Husin. Bagi soalan kedua, saya akan ajukan kepada Encik Syukur. Encik, bolehkah Encik kongsikan apakah tujuan kita melakukan program Save the Earth serta faedah yang diperoleh melalui program tersebut? Terima kasih Cikgu Siti Aminah. Untuk saya ni sebenarnya bagi bidang ni. Kalau Cikgu Husin tu memang dia pakar dalam bidang pertanian tu, dia orang pertanian. Saya cuba sebenarnya kempen Save Our Earth ni merupakan kempen global lah. Seluruh dunia sekarang ni dia tengah mewar-warkan lah kempen ni. Sebab bukan setakat di negara kita je, tapi semua seluruh dunia. Sebab kita ni dah macam kesan-kesan daripada macam global warming sebagainya. Tujuan dia lah untuk nak menyelamatkan bumi kita daripada apa juga ancaman seperti pencemaran, global warming, bencana alam dan sebagainya lah. Bila kita tak amalkan Save Our Earth ni, menyebabkan bencana alam lah. Seperti yang baru-baru ni kita di Selangor ada banjir kilat yang besar kan. Tak pernah saya jumpa sepanjang hidup saya. Teruk sangat Lepas tu bencana alam lah yang boleh menyebabkan berjuta-juta ringgit. Selain daripada banjir kilat, banyak lagi lah. Ini mungkin disebabkan oleh kita tak peka dengan kita tak sayang pada alam kita kan. Seperti kita ada disebabkan oleh pembalakan yang tidak terkawal. Mungkin disebabkan oleh sekata-sekata sungai tidak diurus dengan baik, ataupun terusan tu penuh dengan sampah sarak dan sebagainya. Itu ialah salah satu daripada kita nak kena jaga nak kita kena patuhi apa yang kempen Save Our Earth ni nak kan. Yang penting tujuan dia lah untuk nak menyelamatkan bumi kita kan. So banyak lagi lah macam seperti global warming kan. Semakin lama semakin panas kan. Dikatakan di Arktik pun kita jangka bandar batu pahat ni pun dalam masa beberapa tahun akan
tenggelam kan, disebabkan oleh ais-ais di Arktik itu akan mencair kan, disebabkan kepanasan yang terlampau sekarang ni. Itu semua disebabkan oleh kita punya tangan-tangan manusia yang orang cakap tu, kalau cakap kasar dia tidak bertanggungjawab lah kan. Sebab itulah kita kena sekarang ni kita kena bertindak cepat lah kan. Okey, selain pada panas melampau ni banyak disebabkan oleh pembakaran secara terbuka daripada asap-asap kenderaan kan, dan lain-lain lagi lah. Jadi sekarang ni kita cuba nak tanamkan semangat pada komuniti kita ni supaya bekalah dengan kita kena jaga kita punya save our earth ni lah. Kita kena selamatkan kita punya bumi kita. Okey, selain daripada kalau tadi penebangan, kita sekarang ni kempen nak cuba tanam satu pokok, satu orang satu pokok kan. Jadi sebab kita nak kawal balik penebangan pokok yang tidak terkawal ni. Kalau banyak kesan-kesan yang buruk selain daripada itu ialah lapisan ozon semakin menipis. Banyak lagi contoh dia kan. Betul. Jadi nanti kita kupas lagi lah tentang macam mana peranan-peranan kita ni. Kalau kita tak jaga elok, maka kita tak jaga industri kita ni, industri pelepasan asap-asap daripada loji-loji di industri juga. Kita kerajaan sepatutnya kena pantau lah, nak kekang supaya kempen Save Our Earth ni akan berjaya. Okey, saya pun apa lagi saya rasa itu je. Nah, Cik Hussein kalau nak tambah boleh tambah lah. Baik, terima kasih Encik atas jawapan yang penuh info sebentar tadi. Tujuan kita melakukan program Save the Earth ialah untuk menyelamatkan bumi daripada ancaman seperti global warming. Contohnya kejadian banjir kilat di Selangor yang boleh dikaitkan dengan saya kerana saya tinggal di Selangor. Dia sangat mengancam keluarga saya lah yang tinggal di sini kerana saya waktu tu di IPG di Batu Pahat. Seterusnya, tujuannya juga ialah untuk menanamkan semangat dalam komuniti untuk melakukan kempen Save the Earth seperti yang Encik cantikkan, menanam pokok seorang satu. Dan faedahnya ialah untuk mengelakkan pembalakan yang tidak terkawal pada masyarakat menenggelamkan bumi. Jadi itu saja summarize saya. Radi, boleh teruskan? Terima kasih. Okey, seterusnya kita teruskan dengan soalan yang ketiga, Encik Hussein. Mengapakah tumbuhan mampu mewujudkan suasana yang positif dan membantu seseorang individu untuk merasa tenang dan selamat? Kalau Cik Razi tanya saya, adakah pokok boleh mewujudkan suasana yang positif dan membantu seorang individu untuk merasa tenang dan selamat? Itu memang pastilah. Jawapan memang pastilah. Kalau saya letakkan Cik Razi ataupun Cik Siti lah, bagi pilihan, duduk di dalam satu padang rumput yang menghijau ataupun satu lagi situasi duduk di kawasan gurun, padang pasir yang hanya batu dan pasir sajalah. Kita tolaklah berkaitan dengan adanya binatang buas ke dan sebagainya. Jika diberi pilihan macam itu, yang mana satu pastinya yang dipilih? Hutan ataupun padang rumput ataupun di padang rumput yang padang rumput. Cik Siti kata padang
rumput yang menghijau. Kalau kita tengok, kenapa pada rumput? Mungkin sebab entahlah Encik. Saya rasa macam saya ke arah itu. Ke arah rasa lebih tenang, lebih sejuk. Biasanya betul lah. Rumput atau tumbuh-tumbuhan yang secara domain ni dia menghasilkan warna hijau kan. Warna hijau. Dan kalau dari segi psikologinya, warna hijau tu dia banyak memberi kebaikan kepada kita. Berbanding dengan warna coklat yang merah dan sebagainya, macam di padang pasir itulah. Dia akan mempengaruhi emosi kita. Kenapa? Warna hijau biasanya dia berperanan sebagai boleh macam dia memberi penenang, penenang, boleh memberikan ketenangan jiwa kepada kita yang melihatnya. Fikirkanlah apa kamu berlaku kalau sekeliling kita ni semuanya warna merah. Warna merah ada warna terang, itu warna yang garang kan. Kalau orang pakai baju merah, orang cakap ini orang ni mesti garang. Sama juga kalau kita duduk di kawasan yang berwarna merah, contohnya di gurun tadi warnanya warna terang, jadi emosi kita juga akan bertambah stres, bertambah garam, bertambah marah. Berbanding kalau kita duduk di kawasan padang rumput tadi yang warna hijau, yang tenang, kan, selesa rasanya. Jadi kenapa saya katakan yang memberi impak yang positif? Kerana warna yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan tu, walaupun ada warna lain pada tumbuhan tu, tapi secara majoritinya, peratusnya, warna hijau lah yang mendominasi tumbuh-tumbuhan tu. Dan warna hijau tadi dia boleh memberi ketenangan jiwa kepada yang melihatnya. Itu. Selain itu, warna hijau juga baik untuk kesihatan mental. Dia baik untuk kesihatan mental. Dia kalau pokok tu selain dia warna hijau, dia kalau kita lihat kawasan sekitaran yang hijau tu, dia kalau dia satu kajian juga, dia dapat boleh mempercepatkan penyembuhan penyakit kepada seseorang. Dapat mempercepatkan penyembuhan penyakit seseorang lah. Benda tu. Kalau kita sering melihat pokok hijau, tenang, jadi rasanya dia akan menghilangkan stres yang sakit yang dihadapinya. Dan mungkin dengan keadaan itu dia juga dapat mempercepatkan kesembuhan penyakit yang dihadapinya. Itu dia. Selain itu juga pokok tu dia dapat menghasilkan oksigen kan. Oksigen, jadi kalau kita mendapat oksigen yang cukup, otak kita dapat oksigen yang cukup, jadi kita akan kitanya biologi badan tubuh kita akan lebih selesa, akan lebih selamat lah. Jadi kitanya pemikiran pun lapang, oksigen cukup yang kita perlu kan. Jadi dia boleh memberi satu kesihatan yang baik kepada diri kita lah. Tu dia. Mungkin ada banyak lagi yang faedah-faedah tumbuhan ni kepada kita. Salah yang antara itu yang saya dapat terangkan yang itulah yang beri kesan positif kepada seseorang. Mana tu tumbuhan tu. Sebenarnya ada banyak lagi kalau dikaitkan dengan benda-benda yang lain lah. Kesan positif tumbuhan tu terhadap manusia, seorang individu tu. Kalau yang lain dia dapat mungkin kalau yang lebih luas lagi, dia dapat mengelakkan berlaku kehakisan, sistem lereng bukit. Akar dia panjang, dia dapat mengelakkan runtuhan hakisan bukit, lereng bukit. Banyak juga dia dapat juga mengelakkan berlaku banjir kerana pokok-pokok tu akan dapat menyerap sebelum sampai ke kawasan yang rendah, mungkin dia dapat menyerap air serap ke tanah sebelum sampai ke kawasan yang rendah, yang rendah lah yang berlakunya banjir tadi. Sebenarnya ada banyak lagi dan setakat ini lah yang, tapi kalau ada Cik Syukur nak tambah pun boleh.
Okey. Baiklah, terima kasih Encik Husin atas perkongsian itu sekali lagi. Jadi dengan itu, kita dapat simpulkan bahawa tumbuhan mampu mewujudkan suasana yang positif yang boleh membuatkan seseorang individu untuk merasa tenang dan selamat. Daripada itu juga, kita dapat tahu bahawa warna hijau itu sangat baik untuk kesihatan kita kerana tumbuhan hijau itu tersendiri menyediakan oksigen yang cukup untuk badan kita dan sentiasa membekalkan oksigen yang berterusan tanpa berhenti. Mari kita teruskan dengan soalan yang keempat bersama Encik Syukur. Encik, apakah cara-cara untuk kita war-warkan kempen Save the Earth dalam kalangan pelajar di IPG Kampus Tun Hussein On? Okey, terima kasih moderator. Sebenarnya banyak kempen-kempen yang telah kita dahulu laksanakan, seperti kempen satu dusun dalam IPG. Sebelum kamu masuk, kempen-kempen ini kita dah laksanakan. Tetapi benda-benda seperti ini, kempen-kempen seperti ini patutnya kita kena sambung terus dengan membuat sebenarnya banyak kempen kan. Banyak seperti kita boleh buat go green, kita boleh buat urban farming. Semuanya mudah, benda yang mudah yang semua orang boleh buat kan. Contohnya pelajar-pelajar boleh laksanakan dengan laksanakan kempen ini dengan JPP ke melalui Jabatan HEP ke, dan insyaAllah kita semua akan support lah. Jadi contohnya kita boleh tanam kempen satu pelajar satu pokok. Sebelum ni ada pelajar-pelajar juga yang tanam seorang satu pohon kelapa. Kita orang dah buat dulu. Tapi sekarang ni kita nak tambahkan lagi, banyak lagi ruangan-ruangan yang kosong yang dapat dalam maktab kita, dalam kampus kita ni. Dan lepas tu kita boleh laksanakan 3R kan. Reuse, reduce, recycle tu. Untuk kita semula tu kita kena amalkan lah. Dan perbanyakkan lagi tempat-tempat yang untuk kawasan-kawasan yang kita pastikan untuk 3R ni, supaya dan kita tekankan tanamkan semangat 3R ni di kalangan pelajar-pelajar kita lah, sebab benda ni penting. Kadang-kadang ada kalinya kita ni tidak ada motivate buang sampah pun merata-rata kan. Lepas kelas dia tengok, sebab tidak ada sifat tanggungjawab, lepas kelas dia tengok banyak bekas gula-gula, bekas roti gardenia tu banyak sebab dalam diri kita tak ada rasa tanggungjawab terhadap sikap kita lah, lebih daripada sikap kita yang tidak ada rasa tanggungjawab terhadap persekitaran. Jadi sebab itulah kita kena tekankan pentingnya 3R ni di kalangan pelajar kita. Lepas tu alhamdulillah sekarang ni penggunaan polistiren pun sudah kita dah gunakan, kita tak gunakan lagi polistiren kan. Semua plastik-plastik di kafe pun tidak digalakkan kan. Sebabnya plastik-plastik ni lah yang akan menyebabkan sebab penguraian plastik-plastik ni dia ambil masa yang lama untuk terurai kan. Mungkin ambil masa ribuan tahun sebagainya sebab dia ni bukan benda yang susah terurai. Sebab itulah kita pada 3R tu dia ada berapa tong sampah tu dekat 3R tu? Ada berapa ni Siti? Ada 3 atau ada 3 kan? Ada 3. Satu tong tu untuk plastik, satu tong lagi untuk betul-betul, satu lagi untuk logam seperti aluminium dan sebagainya lah. Itu penting lah kan untuk kita untuk mengelakkan pencemaran kan. Kalau kita buang sampah rata-rata plastik yang tidak terkawal,
akan menetapnya bukan setakat sekarang ni kan, ambil masa yang lama untuk dia terurai. Jadinya kena kempen seperti ni lah, kempen yang simple-simple seperti satu pokok, satu pelajar itu pentinglah untuk kita laksanakan supaya kampus kita menjadi green kan, hijau. Seperti yang apa dikatakan oleh Encik Hussein tadi kan. Apabila kita tengok benda-benda hijau ni, kita rasa hilang stres kan. Asyik hari-hari kita pegang handphone ke, smartphone ke. Jadi kita akan rasa, kalau saya rasa stres kan, mata pun berpinah kan. Tapi kalau kita tengok benda-benda hijau ni, kita rasa lapang, kita hilang stres kita. Jadinya sebab itulah kita kena tekankan di kalangan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, terutamanya pelajar dan juga pesara dan warga kampus IPG KTHU supaya kita tanamkan sifat untuk laksanakan kempen Go Green ke, urban farming ke dan sebagainya lah untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Encik. Harap dengan penerangan ini dapatlah kita melaksanakan kempen Save the Earth dengan jayanya menggunakan cara-cara yang telah Encik nyatakan, seperti melakukan kempen secara berterusan dan mudah, iaitu semua pelajar boleh ambil bahagian. Seterusnya menggunakan kempen satu pelajar satu pokok, melaksanakan dengan mengamalkan 3R, reuse, reduce dan recycle, dan mengurangkan penggunaan polystyrene dan plastik. Seterusnya Radhi. Baiklah, terima kasih. Baiklah, kita akan teruskan dengan soalan terakhir. Baiklah, bagi soalan terakhir daripada kami, sekiranya kita berjaya menjalankan kempen Save the Earth, apakah cara yang saya boleh lakukan sebagai seorang pelajar untuk menyumbang kepada kempen Save the Earth ini? Soalan ini ditujukan kepada Encik Hussein. Sebagai seorang pelajar, macam mana kita nak menyumbang kepada kempen Save the Earth ni? Dia banyak cara lah kita boleh laksanakan lah. Pertama, kita boleh join organisasi atau pertubuhan yang berkaitan dengan Save the Earth ni lah. Kerana di situ kita boleh libatkan diri dalam aktiviti, banyak aktiviti yang ada dalam organisasi tersebut lah. Contohnya, pastinya dia ada kempen kita semula, kempen tanam semula dan sebagainya. Selain itu, kita juga sebagai pelajar yang terdedah dengan teknologi maklumat sekarang, mungkin kita boleh war-warkan maklumat tentang Go Green tu, untuk menyelamatkan bumi daripada berlaku kepupusan tumbuh-tumbuhan dan tumbuh-tumbuhan lah yang ada di muka bumi ini. Dengan cara yang seperti inilah yang kita buat sekarang ni, kita wujudkan satu YouTube ke apa ke, masukkan maklumat dalam YouTube, kita sebarkan di situ untuk beri kesedaran kepada semua penduduk di Malaysia ni ataupun juga di mana-mana lah, kerana teknologi maklumat tu boleh diakses oleh semua di seluruh dunia tanpa sempadan sekarang. Okey, selain itu boleh juga kita buat kempen di IPG yang sekarang Cik Razi berada di IPG. Kita boleh buat kempen yang berkaitan dengan Go Green. Contohnya kalau memang tempat kita sudah ada tanaman tapi kurang, kita akan tambah bilangan tanaman tu. Mungkin juga kita boleh tanam semula tanaman yang telah ditebang. Kita tengok kawasan tu terlalu lapang, jadi boleh berlaku kepanasan, kita boleh meningkatkan kempen tanam semula di IPG KTHU ni contohnya, dengan tanaman-tanaman baru. Mudah-mudahan dengan umumnya tanaman tersebut dia akan beri kesejukan dan kedamaian kepada pelajar-pelajar yang tinggal di IPG tersebut. Jadi antara yang boleh disumbangkan lah oleh pelajar untuk menjayakan Go Green tu tadi di kampus lah, di mana-mana. Jadi Terima kasih Encik Hussein sekali lagi.
Dengan penerangan itu, yang saya dapat ketahui ialah kita boleh lakukan dua cara, antara ialah mewawarkan tentang program tersebut di media sosial sebagai contohnya, dan juga kita boleh lakukan kempen, terutama di kempen di IPG seperti Go Green. Tapi selain itu kita boleh juga lakukan di peringkat daripada peringkat yang sekecil-kecil komuniti sehinggalah ke peringkat yang sebesar-besar komuniti lah. Kalau sekecil-kecilnya mungkin di peringkat rumah ke dalam rumah kita. Kita boleh kempen dengan keluarga kita 3R tu. Kita reviewkan tu mana dalam bulan Ramadan ni kurangkan pembaziran, pembelian makanan di bazar Ramadan. Dan reduce, mungkin kurangkan penggunaan plastik bag ke ataupun dan satu lagi itu adalah makna kita boleh menerapkan kempen 3R tu di dalam rumah kita ataupun dalam blok asrama kita. Tu dia. Maknanya kita boleh libatkan daripada sekecil-kecil komuniti hingga ke besar komuniti kita dalam memberi kesedaran Go Green ni pada masyarakat. Baiklah, dengan itu kita sudah pun sampai ke penghujung forum pada hari ini. Segala salah silap budi bicara sepanjang majlis berlangsung harap dapat dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kami sendiri. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan disimpan dalam hati. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih ke atas kedua-dua panel pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Sekian. Terima kasih semua. Terima kasih Encik. Terima kasih. Assalamualaikum.